المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, berkat membaca Ummul Kitab, mudah-mudahan kita dalam rahmat keberkatan ilmu berada di kuliah duha pada pagi ini insya-Allah. Dan diingatkan juga kepada rakan-rakan sahabat pencinta ilmu yang dikasihi sekalian, sentiasalah ikut peraturan kita berada di Google Meet, iaitu pastikan terutama sekali mikrofon hendaklah di-off-kan sepanjang kuliah berlangsung. Mudah-mudahan tidak mengganggu perjalanan kuliah kita dan sekiranya ada diberi peluang untuk bersoal jawab, jadi ikut peraturan bolehlah buka mic untuk bersoal-soal, lepas tu tutup balik insya-Allah. Jadi mudah-mudahan kita dapat melancarkan lagi kuliah kita pada pagi ini insya-Allah. Sekali lagi kita alu-alukan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Aizuddin ke kuliah duha pada pagi ini, dan juga terima kasih kepada tim Gemano Iman yang dipimpin oleh Puan Rosniati Mansur, dan juga kepada para sahabat pencinta ilmu muslimin muslimat yang telah sudi bersama di Google Meet pada pagi ini. Jadi tanpa melengahkan masa, majlis dengan segala sukacita mempersilakan Al-Fadil Ustaz Muhammad Aizuddin untuk meneruskan kuliah duha, iaitu berpandu pada buku Ensiklopedia Perang Rasulullah. Dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'. Alhamdulillah, pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada pagi ini, sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan bertambahlah kecintaan kita kepada junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab majlis ini adalah majlis yang membicarakan tentang kekuasaan dan kebesaran Allah, dan majlis yang membincangkan berkaitan tentang kehidupan dan kecintaan kita kepada junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah mencatat pertemuan kita di dalam majlis ini sebagai salah satu daripada majlis yang berpahala dan majlis yang diberikan ganjaran syurga di hari akhirat insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu, bonda-bonda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah untuk hari ini kita akan sambung perang yang ke-14, iaitu perang Ghatafan yang berlaku pada bulan Rabiul Awal tahun ketiga Hijrah. Okey. Peristiwa perang Ghatafan, perang yang ke-14 dikenali sebagai perang Ghatafan, berlaku pada bulan Rabiul Awal. Baik, cumanya ibu-ibu boleh tengok pada muka surat yang ke-73. Perang ni ada dua riwayat. Satu riwayat menyebutkan dia berlaku iaitu pada bulan Muharram, okey, iaitu pada bulan Muharram. Dan ada satu lagi riwayat yang menyebutkan dia berlaku pada bulan Rabiul Awal, tahun yang samalah, tahun yang ketiga Hijrah. Okay, ini antaralah riwayat yang menyebutkan. Dan ada satu lagi riwayat menyebutkan dia ni adalah perang yang berlaku selepas peperangan Badar. Ini antaralah beberapa pandangan lah. Tapi saya memilih pandangan iaitu berlaku pada bulan Rabiul Awal tahun yang ketiga Hijrah. Dan perang ni adalah perang yang terbesar dan teramai tenteranya selepas peperangan Badar, sebelum berlakunya peperangan Uhud. Okay, kalau ibu perhatikan, Nabi menghantar ada 450 orang tentera. Ramai, paling ramai lah. Kenapa paling ramai? Sebab di dalam peperangan Badar, Nabi hantar hanya 300 lebih je. Tapi perang Ghatafan ni, Nabi hantar lebih daripada 300, iaitu cecah hampir 450 orang tentera. Kerana apa? Sebab Nabi dapat satu info daripada perisik Nabi, kita panggil intelijen lah pada hari ni.
Nabi ada skuad pengintip dan skuad penyamaran ni, mereka ni dapat maklumat yang mana ada dua kabilah. Satu namanya Bani Thalabah dan satu lagi namanya Bani Muharrib. Jadi asbab daripada dua kabilah ni yang Nabi dengar nak serang kota Madinah, maka Nabi SAW persiapkan tentera yang paling teramai lah, iaitu seramai 450 orang. Dan inilah logik dia. Kenapa paling ramai? Sebab maklumat yang Nabi dapat, dua kabilah, bukan satu kabilah nak menyerang, tapi dua kabilah. Maka Nabi SAW persiapkan tentera yang paling teramai. Okay? Baik, ini berlaku pada bulan Ghatafan. Baik, jadinya di dalam perang Ghatafan ni, Nabi SAW tak menunggulah. Nabi tak menunggu untuk diserang. Tapi Nabi melakukan serangan lebih awal. Dan ini termasuk dalam kategori defensif. Sebab Nabi berada di tahun Ad-Difa', Yaumud Difa'. Amud Difa', tahun defensif, tahun mempertahankan diri ni, dia berlaku 5 tahun. Daripada hari hijrah Nabi, tahun pertama hijrah, sampailah selesainya perjanjian Hudaibiyah, tahun yang ke-5 hijrah. Ini 5 tahun Nabi mempertahankan diri. Dan pertahankan diri, kita dah bincang dah sebelum ni, tak semestinya di dalam kota lah. Tak semestinya. Dia adalah dalam bentuk menyerang. Tujuan menyerang tu bukan untuk Nabi nak membunuh musuh-musuh ataupun kita kata umat Nabi SAW, tapi adalah untuk mempertahankan kota Madinah. Sebab Nabi tak nak mudarat yang lebih besar. Dalam kota ada ramai orang. Ada anak kecil, ada orang tua, ada wanita-wanita, ada harta benda. Jadi Nabi tak nak mudarat lebih besar. Jadi cara Nabi mempertahankan kota Madinah ni adalah dari luar kota Madinah. Antara strategi Nabi gunakan adalah menggunakan strategi proaktif lah. Dalam bahasa kita kan, dia tak menyerang Kita kata menggunakan strategi proaktif. Sebelum kita diserang, kita bertindak lebih awal. Okay? Baik, jadi Nabi terus menuju ke satu tempat di Najad. Najad ni ada satu daerah namanya Zu'amar. Najad ni jauh daripada Madinah, jauh. Kalau ibu-ibu tengok pada peta, jauh. Nabi bergerak menuju ke sana untuk bertembung dengan kumpulan daripada Bani Thalabah dan juga Bani Muharrib. Baik, apa yang berlaku masa Nabi SAW, kalau ibu-ibu tengok pada teks ni, bila Nabi SAW sampai sahaja dekat Zu'amar ni, pemerintah ataupun ketua panglima musuh ketika itu namanya Du'thur. Dia ni telah menghidu yang Nabi ni dah sampai. Dan misi Nabi ni buat serangan hendak, buat serangan mengejut ni berhasil. Kenapa? Menyebabkan musuh-musuh Nabi ni tak bersedia. Dan ini adalah memang niat Nabi. Bila Nabi serang, buat secara serangan mengejut, secara automatik, musuh tak bersedia. Bila musuh tak bersedia, kebiasaannya musuh sama ada dia surrender ataupun dia larikan diri. Objektifnya adalah untuk Nabi ni nak kurangkan angka pembunuhan. Nabi tak nak pembunuhan tu jadi besar-besaran. Okey, Puan Izan, kita muka surat 73. Perang yang ke-14. Okey. Perang ke-14, perang Ghatafan, muka surat 73 Okey. Baik, jadinya Nabi buat serangan macam tu, tujuan dia adalah untuk minimalkan angka korban. Dan Nabi kalau boleh tak nak berperang lah. Kalau boleh Nabi nak tawan ataupun masuk kepada satu daerah ni dalam keadaan Nabi nak Islamkan, nak dakwah. Saya pernah sebutkan pada minggu lalu. Sebab itu kita kalau tengok dalam sejarah dunia ni, bila kita nampak Perancis, kita kata Perancis penjajah. Bila kita dengar nama Belanda, kita kata Belanda ni penjajah. Bila kita dengar nama British, kita kata British ni penjajah. Kita nama Romawi ke Parsi ke, kita kata ni penjajah. Penjajah kan? Mereka ni menjajah. Tapi bila kita dengar nama Islam, kita tak kata pun Islam penjajah. Betul tak? Kalau kita dengar pun orang lain pun, orang Eropah pun kata Islam ni bukan penjajah. Bahkan mereka ni dilihat sebagai membawa tamadun. Cuma hari ni lah orang panggil Islam ni adalah pengganas sebab dia nak label tu. Dia nak label kan. Bahkan kita kata Islam pengganas, tapi daripada Malaysia sampailah ke Eropah, punyalah banyak adanya perbankan Islam, ekonomi Islam. Kalau tuan-tuan tengok anak-anak kita belajar kewangan Islam hari ni, kalau di Malaysia ni ada ECF,
Ada ISEF ni, Bawah Bank Negara Malaysia ni, satu dunia datang pergi belajar kewangan Islam, belajar perbankan Islam. Kita kata Islam ni penganas, tapi pergi belajar pula ilmu dia, kan pelik tu. Tapi tak pernah lagi nama apa bank ni adalah bank daripada agama sekian ke bangsa sekian, tak berlaku. Tapi sebab apa? Sebab Islam ni memang daripada zaman Nabi, dia pergi ke satu wilayah ni bukan untuk berperang, bukan untuk menjajah, bukan untuk berperang, tapi Nabi datang membawa hidayah, membawa iman dan membawa keamanan. Bahkan daripada Eropah pun meraihkan dan melihat Islam datang membawa tamadun, membawa ilmu dan membawa tamadun. Sebab itu dalam Quran Allah sebut, surah yang terakhir dalam Quran yang Allah turunkan pada Nabi, idza jaa nasrullahi wal fath, kata Allah, apabila datangnya nasrullah, pertolongan Allah, wal fath, dan juga pembukaan. Al-fathu tu pembukaan, tapi kita terjemah iaitu dengan kemenangan. Sebab Islam datang adalah dengan membuka daripada kegelapan kekufuran kepada cahaya ilmu, kepada cahaya keimanan, cahaya hidayah daripada Allah Ta'ala. Okay? Jadi misi Nabi ni, inilah kita boleh tengok macam mana Nabi bertindak, kewibawaan Nabi sebagai ketua panglima perang. Buat serangan mengejut, akhirnya menyebabkan Duksur ni dan juga musuh-musuh Nabi ni daripada Bani Muharib dan Bani Thalabah ni, akhirnya larikan diri ke gunung-gunung lah di daerah Dhul Amar ni, dia lari. Bila mereka lari, menyebabkan tidak ada orang yang tinggal dan angka korban tak berlaku lah, tak berlakunya peperangan. Tetapi ada seorang lelaki bernama Jubar. Sebenarnya dalam ejaan saya minta maaf, kat sini saya salah. Dia ejaan sebutan dalam bahasa Arab bukan Jubar. Okey, tetapi namanya Jabbar. Kalau ibu-ibu boleh buat correction, tukar nama Jabbar. Ini sayanya kesalahan saya lah. Sebab saya baca kitab Arab tu, saya eja dengan sebutan Jubar. Tapi sebenarnya bukan Jubar, tapi Jabbar. Okey, nama dia Jabbar. Dia ni daripada Bani Thalabah. Dia tak sempat lari diri. Dia tak sempat melarikan diri. Orang lain dah lari dah, dia tak dapat. Tapi itulah hikmahnya. Sebab apa? Sebab dia ni ditangkap dan Nabi dakwah pada dia. Dan akhirnya dia masuk Islam. Itu rezeki dia. Nampak macam kerugian lah. Sebab apa? Orang lain dapat larikan diri, dia tak dapat. Tapi itulah sebenarnya adalah rezeki dia. Sebab akhirnya dia bertemu Nabi, dia masuk Islam dan dia dikira sebagai sahabat Nabi SAW. Kalau saya lah, biar ditangkap lagi lah. Kalau saya lah kan. Itu rezeki yang Allah telah tetapkan kepada Jabbar ni. Jadi dia ditangkap. Asbab dia ditangkap tu, Nabi minta Jabbar ni, orang Bani Ghatafan ni tadi, minta maaf, orang daripada Bani Thalabah ni, musuh Nabi ni, akhirnya masuk Islam. Dia ni bergabung dengan kumpulan ataupun kita kata pasukan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah terlibat juga. Jadi dia masuk dalam pasukan Bilal dan dia menjadi penunjuk arah. Dialah yang tunjukkan dekat mana tempat persembunyian Bani Thalabah dan juga Bani Muharib. Kiranya akhirnya dia ni dah mula menjadi duri dalam daging lah kepada musuh-musuh Nabi. Sebab dulu dia musuh, masuk Islam, akhirnya dia berpihak kepada Nabi SAW. Dia pergi bawa. Tapi nak jadi ceritanya kalau ibu-ibu tengok dari riwayat ni, iaitu masa Nabi SAW dibawa oleh Jabbar ni nak pergi ke tempat persembunyian tu, Allah takdirkan turunnya hujan. Allah takdirkan turunnya hujan. Lebatlah. Jadi Nabi mengambil keputusan dengan para sahabat untuk duduk berehat dululah. Duduk bawah pokok, keringkan baju. Sambil berehat, sambil keringkan baju. Waktu Nabi berbaring ni tuan-tuan, datanglah Duksur ni. Musuh ni, ketua panglima musuh ni, dia dah perhatikan mungkin daripada jauh. Dia nampak Nabi terleka, dia datang pegang pedang dan dia acukan di tengkuk Nabi SAW ataupun di leher Nabi ni. Lalu dia kata apa? Ya Muhammad, siapa lagi yang dapat selamatkan kau pada hari ini? Dia kata, sekarang ni siapa yang dapat selamatkan kau pada hari ini? Pedang tu berada dekat tangan Duksur, ujung mata pedang tu berada di tengkuk Nabi ataupun di leher Nabi ni kat sini lah. Dia letak sekarang ni siapa yang boleh selamatkan kau? Nabi jawab dengan tenang, Allah, kata Nabi. Allah. Ini namanya akidah. Uluhiyah, rububiyah Nabi ni clear. Kalaulah kita berada dalam keadaan macam tu genting, kita memang yakin pada Allah, tapi dalam hati kita, ya Allah, kita akan cakap apa dengan mana, tolonglah selamatkan saya. Kita masih lagi letakkan ihsan daripada dia kan. Tapi Nabi langsung tak gentar. Pedang dah dekat leher Nabi ni, Nabi kata, yang selamatkan aku Allah.
Sebab dia kata, ya Muhammad, siapa yang akan selamat kau pada hari ini? Dia kata, Allah. Clear tuan-tuan, Allah. Lalu asbab tu, dan riwayat menyebutkan, Duthur ni menggeletar. Ini Allah Ta'ala pelihara Nabi lah. Menggeletar tubuhnya, akhirnya geletar tu sampai terlepas tangannya memegang pedang. Jatuhlah pedangnya tuan-tuan. Bila jatuh tangannya tu, Nabi ambil pedang dan Nabi letakkan pada Duthur pula. Nabi kata, sekarang ni, siapa pula yang akan selamatkan kau daripada hari ini? Siapa yang akan selamatkan kau? Terus Duthur ni kata apa? La ilaha illallah Muhammadan abduh wa rasuluh. Terus dia beriman pada Allah dan terus dia beriman pada Rasul. Ini antaralah yang disebutkan di dalam riwayat ini. Tapi peristiwa macam ni pernah berlaku pada Khalid bin Al-Walid. Masa tu Khalid letak pedangnya dekat leher musuh. Masa tu Khalid nak bunuh dia, lalu dia ni pun mengaku la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tapi Khalid tetap bunuh dia. Lalu cerita ni sampai pada Nabi. Dan Nabi kata, wahai Khalid, aku tak bertanggungjawab dengan apa yang kamu lakukan. Lalu Khalid kata, ya Rasulullah, saya buat ni sebab boleh jadi orang ni dia adalah melakukan hilah. Maksudnya, tadi dia nak bunuh saya. Sekarang ni bila dia dalam keadaan kritikal macam tu, maka dia dah konon-kononnya dia nak lepaskan diri dia, dia pun bersyahadah. Jadi aku tak nak dia ni menipu dan mungkinlah kita tak tahu keadaan Khalid masa tu kan. Dia kata mungkinlah kalau saya tak bunuh dia, dia tipu saya, nanti saya lepaskan dia, dia bunuh saya. Tapi kata Nabi SAW, aku berlepas dirilah. Aku tak ada kaitan dengan perbuatan kau. Nanti kau jawablah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab setiap jiwa orang mukmin ni dia sangat-sangat bernilai, lebih bernilai dan lebih mulia daripada Kaabah. Itu yang disebutkan dalam hadis. Kita punya darah ni adalah lebih mulia daripada Kaabah. Macam mana orang mukmin hari ini pergi ke Masjidil Haram muliakan Kaabah, Nabi bagi tahu pada kita, darah orang mukmin lebih mulia daripada Kaabah. Tak kisahlah itu adalah penipuan ke, helah dan sebagainya. Sekali dia dah bersyahadah kepada Allah, kamu tidak ada hak sebab kamu tak tahu apa yang ada di dalam isi hati dia. Jadinya Duthur ni, dia pun buat benda yang sama juga. Kan? Dia pun mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nabi tak bersangka-sangka pun. Nabi berpegang dengan apa yang disebutkan dan dikira sebagai sahabat Nabi SAW. Okay? Akhirnya dia masuk Islam. Dan Duthur ni, dia dilepaskan oleh Nabi SAW, lalu dikembali kepada kabilah dia, iaitu Bani Talabah dan Bani Muharrib. Dia pula yang menjadi da'i, pendakwah pula kepada kaum dia. Dia pula menjadi pendakwah kepada kaum dia. Dan Nabi SAW dan juga para sahabat stay dekat Du'amar ni, Nabi duduk 11 hari. Ada satu riwayat, dalam riwayat Bukhari menyebutkan Nabi duduk sebulan. Tujuan dia adalah Nabi nak tunjukkan kawasan Najat ni, sebab dia jauh daripada Madinah, dia adalah duduk sekarangnya di bawah wilayah kerajaan Islam. Okay, dia duduk di bawah kerajaan Islam dah. Nabi dah luaskan wilayah. Tujuannya untuk menambahkan lagi gerun orang Arab kepada Nabi dan juga tentera-tentera Islam. Sebab apa? Wilayah Islam makin berkembang sampailah ke Najat. Itu antaralah hikmah Nabi SAW tak balik terus. Menang terus balik tak. Nabi meraihkan. Contohlah kita hari Sabtu hari tu tengok bola. Mungkin ibu-ibu tengok suaminya ke anak lakinya tengok bola kan. Mungkin ada orang JDT ke, orang Terengganu tengok bola. Bayangkan kita bayangkan JDT menang bola ni. Dia main bola menang. Tapi kita ni hari ni main bola menang balik lah kan. Tapi nak bayangkan zaman dahulu dia menang dan dia nak raikan tu 3 hari 3 malam tak balik-balik. Nak tunjukkan dia menang. Nak bagi tahu semua orang yang dia menang. Dan ini adalah tempat dia. Contohlah macam itulah. Jadi Nabi macam tu. Bila Nabi menang, Nabi SAW stay dekat tempat tu. Dan ini adalah budaya Arab lah pada zaman tersebut. Untuk mewar-warkan ni kawasan ni duduk di bawah wilayah saya. Okay? Dan saya ni adalah kita kata dah menjadi penguasa dekat daerah tersebut. Sebab Najat ni luas ibu-ibu. Najat ni luas. Sebab itu Nabi SAW duduk 11 hari. Ada riwayat kata Nabi duduk sebulan. Okay. Dan dalam masa sama, Nabi tak duduk stay sajalah. Nabi akan dakwah kepada orang-orang tempatan. Dan sebab itu nanti ibu-ibu akan tengok lepas ni, hari ni juga kita akan bincang lepas ni, iaitu ada satu Sariyah ni, operasi perang, yang mana orang Quraisy memang rasa tertekan sampai berlaku perang Uhud. Sebab banyak wilayah yang berada di utara Mekah ni, bermula daripada Badar, daripada tepi pantai,
sampailah jalan menuju ke Iraq tu, semuanya telah ditutup. Sebab apa? Semua tu satu garisan tu, semuanya telah duduk di bawah wilayah Islam. Baru 3 tahun Nabi jadi pemerintah. Tapi wilayah tu semua Nabi dah duduk dah. Di bawah pemerintahan wilayah Islam. Menyebabkan orang-orang Quraisy betul-betul tertekanlah dengan Nabi SAW punya penguasaan dia lah. Okey. Baik, selesai kelas untuk cerita perang Ghatafan. Okey, untuk perang Ghatafan. Sekarang kita tengok Rabiul Akhir ada satu perang namanya perang Buhran. Okey. Perang Buhran. Okey. Tengok muka surat yang ke-74, perang Buhran. Okey, ibu-ibu boleh ikuti kelas saya? Boleh ke? InsyaAllah. InsyaAllah. Okey. Saya minta maaf lah, saya tak hari ni tak bertegur siapa pula saya nampak Bonda Aisyah, Bonda Zaini, Bonda Haslina yang jawab salat ni. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan juga bonda-bonda yang lain lah. Bonda Norini ada, Bonda Zuraida, Sa'diyah, Azizah, Habsah, yang ni yang saya nampak lah. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, baik. Sekarang kita masuk kepada perang Buhran, berlaku pada Rabiul Akhir. Buhran ini juga dikenali sebagai Bahran. Ada dua nama lah, Buhran ataupun Bahran. Apa? Sebab ni kalau dalam kitab Arab dia tak ada baris kan. Okay, dia tak ada kitab baris. Jadi ada sebahagian baca Buhran, ada sebahagian baca Bahran. Okey, dia berlaku pada bulan Rabiul Akhir. Perang Buhran ni ataupun perang Bahran ni, dia diisytiharkan sebagai perang rondaan. Okey, perang rondaan. Dan perang ni adalah rentetan kepada perang yang ke-12. Ini perang 15 kan? Kalau ibu-ibu tengok pada muka surat 68, ada satu perang tu, minta maaf, 67. Perang yang ke-68, minta maaf. Perang yang ke-68 tu, ada perang yang ke-12 namanya Perang Bani Sulaim. Ini rentetan dia. Perang Buhran ni adalah rentetan kepada Perang Bani Sulaim. Perang Bani Sulaim. Kalau ibu-ibu ingat lagi, selepas Perang Badar, orang Quraisy betul-betul marah dengan Nabi. Dia dah hilang kekuatan dan dia dah hilang dah pembesar-pembesar dia. Cumanya orang Quraisy masih lagi nak memberikan tekanan pada Nabi dan tentera-tentera Islam. Mereka telah upah Bani Sulaim ni sebagai tentera upahan lah. Maksudnya mereka serang melalui menggunakan Bani Sulaim. Orang Quraisy sebenarnya dia punya mastermind dia orang Quraisy. Tapi orang Quraisy tak pergi perang. Sebab apa? Mereka dalam keadaan lemah, dalam keadaan masih lagi bersedih. Tapi sebab dia nak bagi tekanan, maka dia hantarlah tentera-tentera daripada Bani Sulaim. Sebagai tentera yang duduk di bawah tentera Quraisy. Jadinya mereka ni pergilah perang untuk menjadikan negara Madinah ni huru-hara lah. Tetapi Nabi SAW berjaya menang dalam perang ni. Perang Bani Sulaim ni Nabi menang. Asbab daripada perang Bani Sulaim ni secara tak langsung menyebabkan orang Bani Sulaim ni marah dengan Nabi. Dan akhirnya mereka pun berdendam dengan Nabi. Asalnya mereka tak dendam pun. Sebab dia tak terlibat. Tapi asbab kerana dia ni duduk di bawah bersekongkol dengan orang Quraisy, akhirnya dia berperang dalam perang Bani Sulaim, akhirnya dia kalah. Dan secara tak langsung maka terbinalah permusuhan di antara tentera Islam dengan tentera Bani Sulaim. Jadinya perang Buhran ataupun perang Bahran ni adalah rentetan daripada perang tu. Sebab dalam peristiwa tu harta ghanimah ni dirampas. Dalam peristiwa tu harta ghanimah ni dirampas. Jadinya dia nak balas dendam, maka tercetuslah perang Buhran ni, perang Bahran. Apa ceritanya? Iaitu kalau ibu-ibu tengok dekat sini, tentera muslimin ada 300 tentera. Ketua panglima perang ni adalah Nabi. Dan pemangku presidennya adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Jadinya Nabi SAW dapat satu dapat satu maklumat daripada perisik Nabi. Yang mana perisik memaklumkan adanya serangan daripada Bani Sulaim. Ada serangan daripada Bani Sulaim. Okey, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kat sini ada dua pandangan saya lupa nak bagi tahu. Kat sini ada dua pandangan. Pandangan pertama iaitu menyebutkan Nabi SAW nak menyerang Bani Sulaim
Okay, Nabi nak serang Bani Sulaim sebab Bani Sulaim sedang buat satu perancangan nak balas dendam kerana kekalahan mereka pada sebelum ni. Okay, dalam perang Bani Sulaim, perang ke-12. Jadinya dia nak balas dendam. Nabi dengar, Nabi nak buat serangan pada mereka. Tapi ada satu riwayat yang lain disebutkan oleh Ibn Qayyim dan juga Ibn Hisham, ini seorang ulama sirah lah. Dia kata apa? Perang ini adalah perang persediaan Nabi untuk menghadapi tentera-tentera Quraisy. Okay. Nabi ni dia tahu Quraisy ni ada perancangan untuk menyerang semula sebab kalah dalam perang Badar. Jadinya berlakunya perang Buhran ni adalah untuk Nabi ni buat rondaan. Satu buat rondaan, satu lagi untuk tengok aset dan kekuatan tentera Quraisy, dan satu lagi untuk menghalang Quraisy daripada buat serangan mengejut kepada kota Madinah. Ada banyak misi lah. Itu pandangan yang dipegang oleh Ibn Qayyim. Tapi yang kita sebut dalam kitab ni tuan-tuan adalah kerana Bani Sulaim ni, iaitu kita saya nak istilah, saya tak tahulah. Dia macam tentera yang bersekongkol dengan orang Quraisy ni, yang kalah dalam perang sebelum ni, dia nak buat perang balas dendam lah. Jadi Nabi SAW buat serangan terlebih dahulu. Okey. Baik, apa yang berlaku ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau kita tengok dekat sini, Nabi menggunakan strategi mempertahankan Madinah daripada diserang Bani Sulaim dengan memerangi mereka terlebih dahulu secara mendadak. Jadi Nabi gunakan kaedah yang sama dengan kaedah sebelum ni. Bersama dengan 300 tentera, Nabi berangkat ke Buhran. Sekali lagi tentera Bani Sulaim melarikan diri apabila Nabi tiba di Buhran. Namun kali ini mereka melarikan diri buat selama-lamanya. Okay, sebab 2 kali dah diserang. Sekali dah kalah teruk, sekali lagi ni dia tak boleh dah. Dia nampak kekuatan Nabi bawa tentera yang lebih ramai, 300, menjadikan mereka terus melarikan diri dan mereka tahu mereka ni memang bukan sekufu lah. Mereka ni tak mampu untuk lawan Nabi SAW di medan perang. Akhirnya kisah Bani Sulaim ni selesai dah cerita ni. Inilah yang disebutkan dalam riwayat. Okay? Riwayat yang kedua tu yang dipegang Ibn Qayyim, ini adalah sebagai rondaan untuk melihat kekuatan tentera-tentera Quraisy. Okay, ibu-ibu dapat ada 2 pandangan dekat sinilah. Ini perang perang Buhran. Baik, mungkin ibu-ibu akan dengar, kenapa cerita ni habis macam ni je? Ada cerita yang lain ibu-ibu, ada sambungan dia, cuma saya tak bawakan dan saya tak sebutkan dalam kitab, adalah kerana kita cuba memastikan sehabis mungkin yang saya mampu untuk pastikan cerita sirah Nabi ni adalah cerita yang autentik, yang sahih lah. Yang ada cerita-cerita lanjutan tu adalah kebanyakan riwayat yang tidak sahih. Jadi kita tak bawa sebab kita tak tahu kan sama ada ia betul ataupun tidak, hanya sekadar maklumat sahaja. Jadi saya rasa tak ada kepentingan lah untuk saya sampaikan. Dan takut-takut pula bila kita cerita tu nanti sedangkan riwayat yang tidak sahih menyebabkan kita ni seolah-olahnya menambah-nambah apa yang tidak berlaku pada Nabi SAW. Sebab para ulama kita dah bincang dah. Mereka dah mengkaji dah. Ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Jadi cukup sekadarnya kita ambil yang sahih dan kita tinggalkan riwayat-riwayat yang tidak sahih. Kalau ibu baca dalam kitab sirah macam-macam. Okay? Berlaku ni lah. Tapi ia adalah riwayat-riwayat yang tidak sahih lah. Riwayat yang tertolak. Sebab itu, Nabi ni, riwayat hidup dia satu-satunya manusia yang Allah jaga. Dia punya kisah hidupnya adalah benar. Okay? Mana-mana manusia, mana-mana tokoh dunia, mana-mana tokoh agama, tidak ada macam tu. Kita tengok berlaku pada agama sekian kan, Hindu ke, Buddha ke, Kristian ke, tidak ada autentik. Dia cerita hidupnya macam ni, tapi akhirnya berubah jadi macam ni kan. Macam mana datangnya Bible lah, macam mana datangnya agama Buddha lah, Hindu lah, semuanya ditokok tambah. Okay? Dia tak sahih, dia tak autentik daripada awal lagi. Banyak penipuan dan penambahan. Tapi Nabi tak, dia berbeza. Dan itulah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi SAW. Dan ini sebenarnya adalah tuntutan oleh agama kita. Jangan ada penambahan dan pengurangan kepada Nabi SAW. Apa yang berlaku itu je lah yang kita ikuti. Okey, baik. Selesai perang Buhran. Sekarang kita masuk perang Sariyah Zaid bin Harisah. Ini cerita panjang. Sebab apa? Sebab perang Sariyah Zaid bin Harisah ni, ini adalah perang akhir sebelum berlaku perang Uhud. Dan perang ini
adalah menjadi punca kemuncak kemarahan Quraisy kepada Nabi sehingga tercetusnya perang Uhud. Inilah punca dia, iaitu daripada Sariyah Zaid bin Harisah. Okey, baik. Sebelum tu, ibu-ibu okey ke? Okey ke? Alhamdulillah. Okey, insyaAllah khusyuk Ustaz. Khusyuk Sebab saya macam biasalah, saya kalau cerita sirah ni saya risau satu je. Bila dia cerita, takut kita kadang lost. Kadang mungkin kita banyak sangat nama ke, banyak sangat ceritanya, kita jadi macam sekadar dengar je lah. Saya takut tu je lah. Jadi kalau ibu-ibu boleh ikuti, Alhamdulillah. Tapi kalau terlepas, boleh tanya Ustaz, boleh ulang lagi sekali ke? Saya boleh ulang lah, insyaAllah. Tak jadi masalah. Tak jadi masalah. Cumanya saya tak nafikan, bila kita bercerita tentang sirah yang macam ni, susah sikit untuk kita keluarkan sebanyak mungkin manfaat lah. Apa yang saya sekadar tahu sejarah je, tapi apa yang saya nak dapat, yang itulah kurangnya kat situ lah. Apa yang saya nak dapat, sebab dia adalah bercerita tentang misi peperangan. Cuma salah satu yang saya sebutkan awal tadi tu, apa yang kita boleh belajar daripada misi ni adalah bertindak dengan proaktif. Nak berjaya ke, nak apa, kena proaktif. Sebab Nabi proaktif. Nabi dengar je adanya serangan, adanya perancangan, Nabi terus serang. Nabi terus serang. Tujuan dia Nabi adalah untuk kurangkan angka korban, dan itu menyebabkan musuh akan terencatlah untuk buat plan nak menyerang. Dia tak bersedia, akhirnya sama ada dia kalah ataupun dia akan larikan diri dia. Jadi kita kena proaktif dalam kehidupan macam tu, dalam pekerjaan macam tu, dalam perniagaan pun macam tu, kena proaktif. Maklumat tu kita kena banyak. Sebab itu kalau kita baca dalam pandangan para ulama kita, Nabi ni dia akan kumpul data ni, kumpul info, maklumat ni Nabi ada buat banyak keadaan. Antaranya Nabi gunakan perisik, antaranya melalui data. Data ni macam-macam lah, daripada cakap-cakap kawan ke, sahabat-sahabat Nabi ke, ataupun daripada sekian-sekian keadaan kan, daripada orang-orang Madinah dan sebagainya. Dan salah satunya adalah melalui Riki. Nabi hantar satu kumpulan pasukan sahabat ni pergi Riki. Kamu tengok maklumat tu betul ke tidak. Dapatkan maklumat sebanyak yang mungkin. Ni antara yang Nabi lakukan. Macam tu dengan kita, contohlah. Kita tengok orang berniaga macam mana dia boleh maju. Dulu kita tak nampak pun GrabFood, kita tak nampak pun Foodpanda. Tak nampak. Dia berlaku sebelum berlakunya pandemik kan. Sebelum tu orang pergi nak pergi kedai belilah. Paling kuat pun ada Shopee dan sebagainya. Tapi bila pandemik, adanya PKP, mereka ni boom. Bisnes dia boom. Sebab apa? Orang terpenjara, orang terkurung. Jadi mereka ada keinginan membeli belah, duit pun ada. Jadi mereka ni antara bisnes yang menguntungkan. Hari ni kalau kita bawa kereta, berhenti dekat traffic light, motor yang ada depan kita, contoh ada 10 motor, saya boleh katakan 8 daripada motor tu adalah Foodpanda ataupun GrabFood. 2 je pemandu yang tak bawa apa-apa, betul tak? Dia bukan e-hailing punya kenderaan. Yang lain, kita kata 3/4 mesti Foodpanda, GrabFood. Cuba ibu perhatikan. Sebab apa? Sebab orang berniaga ni, dia macam tu, dia kena proaktif. Dia kena jangkakan 5 tahun akan datang macam mana. 5 tahun lagi akan datang macam mana. 3 tahun akan datang macam mana. Bahkan di Eropah ni, di Barat, banyak buku bercerita tentang kehidupan in future. Macam mana kehidupan manusia akan datang. Jadi antara Nabi tunjukkan kepada kita ni, macam mana nak jadi bangsa yang maju adalah dengan melihat akan datang. Dan kita diajar macam tu, iaitu kita hidup dekat dunia, tapi agama kita cerita pasal apa? Cerita tentang yaumul qiyamah, yaumul akhirah. Cerita tentang akan datang, cerita tentang masa hadapan. Sebab orang putih pun katakan begin with end in mind lah. Dan Nabi kata orang yang paling bijak adalah orang yang duduk fikir tentang mati ni. Bukan menjadikan dia putus asa, tapi dia plan apa yang saya nak, apa yang saya nak jadi di hari akan datang. Jadi menyebabkan dia akan plan apa yang dia buat pada masa kini. Sebab itu, kalau ibu-ibu ingat saya pernah sebut dalam kuliah kita, kita selalu fikir tentang apa yang saya nak. Azam tahun barulah, apa yang kita nak akan datang ke, kita selalu macam tu kan, apa yang kita plan untuk 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang. Tapi Nabi ajar kita, iaitu seolah-olahnya kita sepatutnya plan cara mati kita. Sebab itu Nabi kata orang bijak ni orang yang ingat mati. Kita plan cara mati kita, bukan plan cara hidup kita, plan cara mati kita. Sebab apa?
Contohlah, saya nak mati dalam keadaan tenang, tak nak hutang. Automatik bila kita plan cara mati kita, kita akan plan cara hidup kita. Maka hidup ni kita akan usahakan saya tak akan ambil hutang lah. Hidup ni saya akan cuba cash. Hidup ni kalau hutang pun saya plan tak panjang tempoh dia. Sebab saya nak mati dalam keadaan saya bebas hutang. Sebab saya nak masuk syurga tanpa ada gangguan-gangguan hak manusia dengan manusia. Contoh macam itulah. Saya nak mati nanti dalam keadaan orang ramai datang solat jenazah saya. Orang rasa sedih dengan kematian saya. Maka dia akan plan hidup dia. Bila dia plan mati macam tu, dia akan plan hidup dia. Macam mana hidup saya? Hidup saya ni iaitu saya plan dalam keadaan saya mesti jaga hubungan baik dengan manusia, saya takkan mengata manusia, saya takkan buruk-burukkan orang lain, saya akan sentiasa cakap benda yang baik. Kalau orang ada kenduri, saya akan hadiri. Dia dah mula rancang. Macam itulah. Kita kena proaktif. Itu antaralah teladan yang kita boleh keluarkan daripada perang-perang yang kita tengah sentuh pada hari inilah. Perang Buhrannya, perang Ghatafannya dan sebagainya. Okay? Alright. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita bincang tentang operasi Zaid bin Harisah ataupun kita panggil Sariyah Zaid bin Harisah. Ini adalah operasi yang kita kata mengejut. Ustaz, Assalamualaikum. Nak tumpang tanya Ustaz. Boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia melakukan masa tu usia dah berapa Ustaz? Macam mana tak dengar? Ulang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masa dia melakukan perangan, buat serangan, usia dah berapa Ustaz waktu tu? Okey. Terima kasih Ustaz. Okey, baik. Nabi start keluar berperang pada usia Nabi 54 tahun. Ini start mula perang. Selepas hijrah tu Allah izinkan Nabi berperang tu, operasi yang pertama Nabi hadir tu kita boleh tengok pada perang pertama, perang kedua tu, ibu-ibu boleh tengok sendiri. Dia berlaku pada usia Nabi 54 tahun. Okey, 54 tahun. Dan Nabi last kali berperang pada usia Nabi 61 tahun, iaitu pada perang Tabuk. Itu perang terakhir. Dan kita bukan sekadar nak tahu je Nabi berperang daripada usia berapa ke usia berapa, tapi kita nak keluarkan pengajaran dia ada beberapa. Pertama, iaitu Nabi SAW ni kita kata bekerjalah, berdakwah, menyebarkan, meninggikan agama Allah ni sampai akhir usia Nabi. Kita bila kita dah bersara ni, kita banyak rehat kan, tapi Nabi tak. Nabi tunjukkan teladan pada kita, Nabi lagi banyak bekerja. Sedangkan zaman awal muda Nabi tu, Nabi tak perang pun, tapi hujung usia bagi kuat perang. Saya nak katakan macam ni ibu-ibu. Sebenarnya kalau kita tengok Nabi ni, lagi tua lagi kuat bekerja, lagi tua, Nabi bukan bekerja lah, banyak dakwah, banyak berperang, banyak buat itu dan ini, menyebabkan Nabi ni menjadi orang yang betul-betul sihat. Kita ambil contoh macam kalau kita di Malaysia ni ada Tun Mahathir kan, kita jadi kagum dengan dia, bukan sebab isu-isu yang lain lah, kita kagum dengan dia sebab dia dah mencecah usia 90-an pun, dia masih lagi kuat berfikir. Dan negara masih lagi melihat idea-idea yang dilontarkan tu ada kebenarannya jugalah. Dan manusia memang kena macam tu. Sebab itu kalau Tuan Mahathir tu pergi di Jepun, orang Jepun jadi kagum. Satu, sebab dia dah betul-betul berumur. Dan satu lagi, dia masih lagi berfikir. Menjadikan tu. Sebab tu, kalau kita tengok pada Nabi, sebenarnya itulah teladan yang Nabi tunjukkan kepada kita. Itu pertamalah. Kedua, Nabi tunjukkan kepada kita bukan sekadar hidup ni berehat, kena kerja kuat. Bahkan Nabi tunjukkan Nabi ni memiliki kesihatan, menjaga kesihatan dan penampilan dia. Bayangkan 50-an ni, nak ke 60-an ni waktu pencen ni. Kita nak berlari, naik tangga pun kadang cakap, saya dah tua lah, minta maaf lah ya. Tulang pun tak berapa kuat. Itu kita selalu cakap macam tu lah. Selalu cakap macam tu. Tapi kalau kita tengok Nabi, Nabi ni 50-an nak ke 60-an tu, Nabi keluar perang ni. Kalau kata keluar perang, mesti fit. Mesti betul fit. Nak kata fit, mesti jaga makan, mesti jaga kesihatan dia, mesti betul-betul berstamina dia. Yang itu kita kena contohilah. Sekarang ni kalau kita dah mula, kalau suami-suami lah, ayah-ayah kita, dah pencennya, dah minyak rambut pun tak beli, minyak wangi pun tak beli kan. Sebab apa? Sebab bagi dia, dah tak kerja dah, duduk rumah je lah, biar je lah rambut ni, rambut kering ke, rambut tak bersikat, apa orang kisah kan. Sebab duduk rumah, kalau pergi kerja, kena sikat rambut. Tapi kalau tengok pada Nabi SAW, dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, Nabi tetap rapikan rambut Nabi. Tetap minyakkan rambut Nabi SAW.
Walaupun waktu tu Nabi dah cecah usianya 50-an, 60-an dah. Tetap lagi minyakkan rambut. Nak kata jaga penampilan. Okay, itulah sekadarnya. Walaupun soalan bonda tadi berkaitan dengan usia tu, tapi saya cuba panjangkan lagi lah. Supaya nak cerita hikmah dia juga. Okay, baik. Alright, kita tengok perang yang ke-16. Iaitu Sariyah Zaid bin Harisah. Ini adalah perang yang sebenarnya tak plan. Unplanned lah. Okay. Dia adalah perang yang unplanned sebelum berlakunya perang Uhud. Tetapi perang ni dia tercetus adalah kerana orang Quraisy ketika itu dia ada buat satu mesyuarat. Okay, yang ini diceritakan oleh seorang sahabat Nabi yang duduk dekat Mekah. Namanya adalah Sulaid bin Nu'man. Sulaid bin Nu'man ni sahabat Nabi. Dia duduk dekat Mekah. Okay, dia orang Islam duduk kat Mekah. Dia cerita orang Quraisy ni dia buat meeting sebab waktu ni bulan Jamadil Akhir ni musim panas. Kan, musim panas. Bila musim panas, dia dah sampai ke waktu dia nak pergi berdagang lah, pergi berniaga. Orang Mekah akan berniaga musim panas ni iaitu di bumi Syam. Kalau kita baca di ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Orang Quraisy ni akan berdagang, dia berdagang musim sejuk, musim panas. Musim sejuk orang Quraisy akan berniaga ke Yaman. Kalau musim panas mereka akan berniaga ke Syam sebab musim panas ni panas kan. Jadi pergi ke utara ke Syam ni dia sejuk. Jadi dingin lah, cuacanya selesa. Kalau musim sejuk, Syam ni Syria dia turun salji yang ibu-ibu. Ibu-ibu kalau pernah pergi Syria sebelum berlaku pergolakan ni, Syria ni negara yang sejuk salji. Salji dia tebal di Syria. Cantik sangat bumi dia. Jadinya mereka tak akan berniaga kat Syam. Mereka akan turun berniaga kat Yaman. Sebab cuacanya selesa. Jadinya masa ni musim panas. Mereka kena berniaga ke Syam. Tapi di antara mereka iaitu Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah ni pembesar Quraisy. Ayah dia namanya Umayyah bin Khalaf. Mati di dalam peperangan Badar. Jadi anak-anak mereka ni semua naik. Dan mereka takut. Dia kata apa? Dia kata kita ni pernah dihalang oleh Muhammad dalam dagangan kita. Iaitu kisah Abu Sufyan dalam perang Badar. Kita dah pernah kena roblok dah. Dan kali ni kita tak nak kena roblok lagi sekali. Apatah lagi waktu yang mereka nak pergi ni, waktu tu Nabi SAW kata Abu Sufyan ni Muhammad ada dua benda Nabi buat. Kata Safwan bin Umayyah, Nabi ada buat dua benda. Sebab mereka pun ada prinsip dia. Pertama dia kata Muhammad tak pernah tinggalkan tentera dia dekat kawasan pesisiran pantai. Maksudnya kawasan Badar tu, kawasan yang kita kata dulu RNR ni, jalan utama ni, Nabi sentiasa ada tentera dekat situ. Sentiasa ada tentera. Jadi dia kata kita tak boleh ikut laluan seperti biasa sebab laluan tu telah dihalang oleh Nabi SAW. Okay, Muhammad telah buat halangan dekat situ dah. Yang kedua dia kata apa? Nabi SAW bukan sekadar letak tentera, bahkan semua laluan-laluan utama ni semuanya telah duduk di bawah wilayah Islam. Iaitu kan Nabi ni kan kita pernah bincang dulu kan, bila Nabi buat operasi ketenteraan, Nabi bukan sekadar nak berperang, bukan nak pergi perang, tapi Nabi nak pergi dakwah. Dan kebanyakan mereka ni telah mengikat perjanjian damai dengan Nabi. Sama ada mereka setuju duduk bawah wilayah Nabi ataupun mereka telah memeluk Islam. Jadi dia kata ini bukan main-main ni. Kalau kita tempuh juga jalan yang sama habis, harta dagangan kita habis dan kita pun akan mati, ditangkap. Sebab ada tentera Islam Madinah dan semua wilayah-wilayah yang kita nak lalu ni semua dah duduk di bawah tentera Islam, di bawah kerajaan Madinah Al-Munawwarah. Dan waktu ni lah tuan-tuan, mereka fikir, apa kata kita ikut Najat? Tapi Najat baru je duduk bawah wilayah Islam, iaitu dalam kisah perang Buhran. Okay? Kisah dalam perang Buhran, kisah dalam perang Ghatafan tu, Najat dah duduk bawah wilayah Islam. Jadinya kalau ibu-ibu tak peta, utara Madinah ni, semuanya dah dikongker bawah wilayah Islam. Jadi dia nampak, kita tak ada jalan ni. Akhirnya mereka buat satu usul. Okay? Ada seorang lelaki daripada Mekah ni namanya Al-Aswad bin Abdul Muttalib. Al-Aswad bin Abdul Muttalib ni dia cadang. Kita dah tak ada jalan dah. Melainkan kita kena ikut satu jalan iaitu namanya Jalan Iraq. Jalan Iraq. Maksudnya kena ikut jalan jauh. Tak boleh lagi ikut jalan Yathrib dah. Kita kena keluar daripada jalan yang jauh. Contohlah, kalau mereka selalunya berdagang mengambil masa 2 minggu mengikut jalan biasa, sekarang ni mereka kena menghadapi 4 minggu. 4 minggu, perjalanan tu lebih jauh. Pergi saja 4 minggu, paling 4 minggu. Kenapa? Kena ikut jalan Iraq, jalan jauh. Dan kemungkinan juga
Bila jalan jauh dan jalan tu jalan baru, kemungkinan kita tak tahu musuh-musuhnya siapa. Ada risiko dekat situ lah. Tetapi Safwan bin Umayyah ni, dia nak jalan Iraq ni ada dua sebab. Pertama, sebab dia ditawarkan adanya penunjuk jalan. Namanya iaitu uh, namanya Furat bin Hayyan. Okay, namanya Furat bin Hayyan. Okay, Furat bin Hayyan. Jadi dia kata kamu jangan risau. Kata Al-Aswad bin Abdul Muttalib ni, dia kata kamu jangan risau. Kita akan ada penunjuk jalan. Namanya Furat bin Hayyan. Dia akan tunjuk jalan. Yang kedua, iaitu diberikan semangat kepada Safwan bin Umayyah ni supaya teruskan misi dia, jalan ikut jalan jauh ni, sebab dia akan digelar sebagai perintis. Orang-orang zaman ni tuan-tuan, dia sukalah benda-benda macam tu kan. Kalau kita di Malaysia ni macam tu juga. Setiap Perdana Menteri, dia mesti nak ada satu benda yang akan dikenang. Dia ni adalah bapa kemerdekaan. Dia ni adalah bapa kemodenan. Dia ni adalah bapa kepada sekian-sekian. Maksudnya kita ni jadi perintis lah. Orang akan nampak jasa kita. Jadi, dia ni disebut-sebut. Dia kata kepada Safwan bin Umayyah, teruskan misi kamu. Kamu akan jadi perintis kepada jalan Iraq. Jadi, membuatkanlah semangat kepada Safwan bin Umayyah nak teruskan misi dia. Okey. Baik, jadi mereka pun setujulah untuk mengikut jalan tersebut. Okey, setuju. Benda ni yang menjadi punca kenapa Nabi hantar tentera ni, iaitu nak jadi cerita tentang Sulaid tadi. Kalau ibu-ibu tengok dalam kitab ni, saya tulis namanya Salid kan. Salid. Bukan Salid Sulaid. Ini sebab saya dah banyak perbetulkan, kita baca balik, banyak ejaan nama ni saya salah lah, sebab baris tu saya salah. Okay, bukan Salid Sulaid. Sulaid ni, dia ni nak jadi ceritanya, apa dia, Sulaid ni dia sahabat Nabi yang duduk dekat Mekah, dia ni Islam. Kebetulan Sulaid ni dia duduk dalam satu majlis, majlis macam parti lah, parti minum arak. Zaman tu arak belum diharamkan lagi, ada satu parti. Dan dia minum dengan seorang lagi sahabat dia, namanya Nu'aim bin Mas'ud Al-Ashjai. Al-Ashjai. Okay. Nu'aim ni, dia ni Islam, tapi waktu ni dia belum Islam lagi. Dia saya mau orang Mekah lah, macam kita lah, kita duduk dekat satu daerah, kita tahu cerita daerah ni, tapi seorang ni Islam, seorang ni bukan Islam. Jadinya kebetulan Sulaid ni Islam. Dia duduk dengan kawan dia Nu'aim. Nu'aim ni belum Islam, tapi Nu'aim ni akhirnya jadi sahabat Nabi. Masa ni Nu'aim belum Islam. Dia minum arak sampailah Nu'aim ni mabuk. Yang bukan Islam ni mabuk. Bila Nu'aim ni mabuk, Nu'aim ni tercerita. Dia bagi tahu, dia bocorkan rahsia, iaitu Safwan bin Umayyah akan ikut jalan Iraq untuk pergi berdagang ke Syam dalam masa terdekat ni. Teruslah Sulaid ni, dia pergi tunggang kuda dia, jumpa dengan Nabi di kota Madinah, dan dia bagi tahu pada Nabi SAW, orang Mekah nak menuju ke Syam mengikut jalan Iraq. Teruslah Nabi hantar tentera Nabi, iaitu Sariyah Zaid bin Harithah. Nabi hantarlah Zaid bin Harithah ni. Akhirnya Zaid bin Harithah ni bawa tenteranya 100 tentera berkuda pergi buat halangan roadblock untuk ambil harta rampasan. Sebab apa? Masa perang Badar, harta atau orang Madinah ni, sahabat-sahabat Nabi yang hijrah ni tak dapat kan. Jadi ni mereka mengharapkan harta ni mereka dapat. Sebab harta yang mereka buat berdagang ni, orang Mekah ni adalah harta orang Islam yang ditinggalkan masa hijrah. Okay. Jadinya Zaid ni keluar buat roadblock untuk buat sekatan. Apa yang berlaku? Masa mereka bertembung ni, semua tentera-tentera ataupun pedagang-pedagang Quraisy ni semua melarikan diri. Tak dapat seorang pun tak ditangkap. Tapi umat Islam dapat harta rampasan perang. Iaitu dalam rekod menyebutkan harta rampasan perang ni adalah sebanyak 100,000 dirham. Saya minta maaf ibu-ibu, bukan. Saya baca dalam fakta ni, minta maaf Dan riwayat menyebutkan semua rombongan ni terlepas, melainkan 3 orang je. Iaitu Furat bin Hayyan, penunjuk jalan, dan ada lagi 2 orang lelaki, tapi tak tahu siapa nama dia. Dia disebutlah riwayat, ada 3 orang yang ditangkap. Kemudian dia dapat harta rampasan perang, iaitu 100,000 dirham. Tadi saya sedikit buat kira-kira, 100,000 dirham ni, jumlah dagangan ni, dia mencecah lebih kurang 1,950,000 ringgit Malaysia hari ni lah. Nilaian 100,000 dirham ni. Ni adalah harta rampasan yang Nabi dapat dalam perang Zaid bin Harithah ni.
iaitu 100,000 dirham. Nilainya RM1,950 Malaysia. Kalau Perang Badar dulu, harta dagangan dia 50,000 dinar bersamaan dengan 40 juta 800 ringgit Malaysia. 800,000 ringgit Malaysia. Okay, yang ni nilai dia kurang lah perang ni. Okay. Jadinya Nabi dapat harta rampasan perang. Sebab itu setiap kali Nabi berperang, aset Nabi bertambah, aset ketenteraan bertambah, kuda bertambah, tentera bertambah kan, alatan-alatan perang bertambah. Sebab inilah salah satu daripada pendapatan dia lah. Sebab mengambil semula harta-harta orang Islam yang telah dirompak oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Jadinya habislah kisah ni, akhirnya Furat bin Hayyan pun akhirnya masuk Islam. Okay. Disebutkanlah riwayat tuan-tuan, iaitu waktu ni orang Quraisy ada dua je pilihan. Orang Quraisy ada je dua pilihan. Pertama, sama ada dia kena pendamkan ego dia dengan cara mengikat perjanjian damai dengan Nabi. Kalau dia nak teruskan hidup dia, sepatutnya kita batalkan perjanjian kita, kita berdamai dengan Nabi SAW. Maksudnya laluan dagangan akan terbuka semula. Ataupun mereka ni kena terus lancarkan perang kepada Nabi SAW untuk hancurkan Nabi dan kerajaan Islam Madinah. Dua je pilihan yang ada. Dua je pilihan. Sama ada mereka ikat perjanjian damai, abaikan ego mereka, ataupun mereka ni kena hancurkan Nabi, musnahkan Nabi, perangi Nabi. Dan akhirnya ibu-ibu yang dirahmati Allah, iaitu orang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb ni, dia ambil pilihan yang kedua. Dia melancarkan serangan dan nak hancurkan Nabi untuk hapuskan Nabi supaya laluan dagangan ke Syam ni terbuka semula. Dia tak nak ikut perjanjian damai. Asbab inilah menjadi punca kepada peperangan Uhud. Okay, ini Jamadil Akhir kan. Lepas Jamadil Akhir, ada Rejab, ada Sya'ban, ada Ramadan. Dia skip 2 bulan. Sebab Rejab tu masuk bulan haram, Sya'ban tu pula bulan dia nak buat persediaan, akhirnya berlakulah perang tu pada bulan Ramadan. Okay, nanti kita akan tengok perang Uhud, minta maaf, bukan bulan Ramadan, dia akan berlaku pada bulan Syawal. Perang Uhud tu berlaku dalam bulan Syawal. Dan inilah punca berlakunya peperangan Uhud. Ini kemuncak kemarahan lah. Sudahlah kita dibunuh, kita dah tak dapat meratap ahli waris yang mati ni. Kemudian sekarang ni kita tak boleh berdagang seperti sedia kala ke bumi Syam. Semua jalan dagangan telah ditutup. Ini menambahkan kemarahan lah dan menyebabkan mereka nekat untuk memusuhi dan untuk membunuh Nabi SAW di dalam peperangan Uhud. Sebab itu perang Uhud dikenali sebagai perang balas dendam. Wallahu a'lam. Okay, khalas. Okay, mungkin nak buka soalan. Saya buka satu je soalan sebab okey. Anak-anak nak okey, satu soalan je kalau ada. Kalau tak ada soalan, kita lanjutkan pada kuliah akan datang insya-Allah. Ada tak soalan nak bukakan silakan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, Boda Aisyah. Terima kasih. Apa ni 54 tahun baru Rasulullah berperang. Panjang hidup Rasulullah berperang berapa kali agaknya Ustaz ya? Okey, kalau tengok pada buku perang tu, Nabi berperang hampir 84 perang. Okay, dalam tempoh 10 tahun di Madinah tu 84 perang. Secara puratanya setahun tu hampir 7 ke 8 perang. Sebab itu nanti kalau ibu-ibu buka buku ni, bila kita masuk bab baru, contohlah tahun ke-3 Hijrah, tahun ke-4 Hijrah tu, tengok sebelum kita masuk ke fakta tu, kita akan ada sinopsis. Kan, garis masa dan ringkasan bab. Daripada tahun contohlah muka surat 92, 93. Ibu-ibu boleh tengok. Tahun ke-4 Hijrah. Daripada bulan Muharram sampai bulan Zulhijjah, kat situ je kita dah boleh kira dah. Berapa perang yang Nabi hadapi dalam tempoh tahun tu. Contoh dalam tahun ke-4 Hijrah ni, Nabi hadapi perang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 peperangan. Contoh, itu macam itulah contoh dia. Okay. Kat situ kita boleh nampak dah, setahun sampai 6 perang. Walaupun kita dengar 6 perang, kita kena tahu perang tu dia ada sebelum perang, dia ada semasa perang dan dia ada selepas perang. Kita boleh bayangkan sibuk lah kan. Sebab nak berperang mesti kena ada persiapan. Dah bersiap mesti berperang. Dah perang tu tak tahu, mungkin setengah bulan ke, mungkin 2 minggu ke. Dan selepas perang tu pula ada lagi selepas perang. Yang cedera ke dan sebagainya perlu dirawat dan sebagainya. Dalam masa yang sama kena urus negara, dalam masa yang sama kena berdakwah dan sebagainya. Kita boleh bayanglah sibuk sebenarnya urusan Nabi ni. Sebab itu bila kita baca hadis
Nabi kata, sahabat kata apa? Nabi ni orang yang paling banyak tersenyum. Kita boleh bayangkan, tersenyum Nabi tu bukan macam orang kita senyum kan. Kita kata, kau ni betul sihat ke? Tidak, senyum je kan. Macam itu senyum kita. Tapi bila sahabat kata, Nabi ni banyak tersenyum, kita boleh bayangkan, dalam keadaan Nabi sibuk mentadbir negara, fikir tentang umat dia, nak fikir tentang dakwah, nak berhadapan dengan musuh, Nabi boleh senyum. Itu gambaran apa ibu-ibu? Nak tunjuk Nabi ni tenang. Dan nak menunjukkan Nabi SAW ni bukan sahaja tenang, tapi Nabi sentiasa positif menghadapi kehidupan dia. Kita bawa ada masalah sikit. Macam mana? Dalam peperangan tu, apa tu Ustaz? Apa tu, Nabi banyak menyerang ataupun Nabi banyak diserang? Okey, baik. Kalau tengok 5 tahun pertama ni Nabi defensif. Nabi banyak pertahankan diri. Okay, Nabi pertahankan diri. Tapi sebutkan tadi tu, Nabi proaktif. Dengar je maklumat ada perancangan untuk menyerang Nabi, Nabi terus keluar daripada kota Madinah dan Nabi buat serangan mengejut tu lah. Okay. Nanti yang Nabi betul-betul buat attacking, maksudnya orang tak serang Nabi, tapi Nabi menyerang dia tu, itu berlaku selepas tahun ke-6 Hijrah. Selepas perjanjian Hudaibiyah baru Nabi buat strategi tu. Antara yang Nabi buat iaitu dalam perang Khaybar. Itu baru Nabi buat menyerang. Tapi serangan Nabi ni bukan datang pergi bunuh, tak. Nabi datang dan Nabi dakwah. Kan dia biasalah kan. Sebelum perang dia akan lawan cakap dulu kan. Dia akan lawan cakap. Ini budaya lah, budaya Arab. Dia akan lawan cakap. Masa lawan cakap tu Nabi tak gunakan untuk maki hamun. Tapi Nabi gunakan untuk peluang mereka memeluk Islam. Nabi akan tanya, nak masuk Islam tak? Beriman pada Allah ke tidak? Beriman pada Rasul ke tidak? Percaya hari akhirat ke tidak? Kalau mereka terima, tak ada perang. Tapi kalau mereka tak terima, masa itulah barulah tercetus. Beli lauk lah ni, tak ada lauk. Sorry Ustaz. Okey. Okey, ingat tu saja soalan dah masuk lain cerita dah tu. Jadi kita tutup ke kuliah kita Ustaz. Ustaz Pandahan insyaAllah. Jadi Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Kita dah pun selesai kuliah duha kita. Jadi jazakallah khairan kasiran Al-Fadil Ustaz Muhammad Aizuddin bin Kamaruzzaman, iaitu tentang perang Rasulullah berpandu kepada buku ensiklopedia perang Rasulullah. Penceritaan tentang sirah, mudah-mudahan bertambah kecintaan kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan kebesaran Allah, juga tentang sirah kehidupan Nabi yang tenang dan positif dalam menghadapi perang-perang untuk melebarkan dakwah Islam. Jadi mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi pada kuliah duha ini Allah catatkan, dan mudah-mudahan kita mendapat pahala berada di kuliah duha dan mendapat ganjaran di akhir dan untuk dicatat di akhirat kelak insya-Allah. Dan daripada situ juga kita dapati ibrah pengajarannya, kita lihat bahawa Nabi dan juga kita mestilah bertindak dengan proaktif setiap perancangan atau plan sebelum kita bertindak dalam sebarang kerja yang kita lakukan. Dan untuk kuliah-kuliah seterusnya, kita akan sambung dengan perang Uhud, iaitu perang balas dendam. Jadi untuk mengetahui tentang kisah perang Rasulullah, seterusnya hadirlah kuliah-kuliah yang dianjurkan oleh Gemma Nur Iman pada kuliah akan datang bersama dengan Al-Fadil Ustaz. Syukran jazilan kepada tim Gemma Nur Iman. Syukran jazilan kepada semua sahabat pencinta ilmu. Semoga Allah tingkatkan iman, takwa dan iringi perjalanan hidup kita ni dengan rahmat sepanjang hari ini insya-Allah. Dan untuk kuliah pukul 2, Muslimah bersama dengan Ustazah Helen Talaki, dan 5.15 umum untuk semua bersama dengan Al-Fadil Ustaz Eliyin Aminin Tahsin Al-Quran. Dan untuk kuliah sebelah malam rujuk di WhatsApp grup masing-masing. Jadi sebagai penutup kuliah, sekali lagi dipersilakan Al-Fadil Ustaz Muhammad Aizuddin untuk memimpin bacaan tasbih kafarah dan seterusnya menutup kuliah duha kita dengan surah Al-As. Dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilus salihat, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua ibu-ibu. Assalamualaikum.